Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua murid-murid tahun 4 dan juga penonton-penonton yang menyaksikan video pada hari ini. Apa khabar semua? Semoga semua termasuk saya sendiri berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera hendaknya. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tajuk Hang Tuah Laksmana Terbilang, unit yang ke-11. Unit yang ke-11 ni adalah unit yang terakhir dalam buku teks ya. Bila habis unit ni nanti, cikgu akan membuat ulang kaji tajuk-tajuk yang sebelum ini yang cikgu belum ajar lagi. Sebab cikgu ajar pertengahan ya, masa cikgu ajar pertengahan dan cikgu akan ulang lagi tajuk yang sebelum ini ya. Untuk hari ini standard pembelajaran ialah 5.4.1 iaitu menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. Hari ini kita akan belajar tokoh yang tidak asing lagi iaitu Hang Tuah. Semua orang tahu siapa dia Hang Tuah. Kalau orang Malaysia tak tahu Hang Tuah, itu mungkin ada masalah sikit ya kat situ, sebab semua orang kena kenal ya Hang Tuah. Dan kita akan rujuk buku teks muka surat 156 dan 157. Kita hari ini kita akan kenali dulu Hang Tuah ni siapa. Walaupun kamu dah kenal kan, tapi kita akan dalami lagi peribadi Hang Tuah ni, asal usulnya, daripada mana dia berasal, sejarahnya apa, kita kenal dulu sebelum kita lihat topik yang lain. Kita lihat buku teks kita lihat buku teks dan kita fokus pada riwayat hidup Hang Tuah. Kalau kita tak ada buku teks, boleh tengok skrin. Ini adalah gambaran Hang Tuah ni macam mana gambaran. Okey, Hang Tuah merupakan Laksmana terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ketokohan Hang Tuah menyebabkan Sultan Melaka melantiknya sebagai Laksmana Melaka. Unit ini membincangkan riwayat hidup, kualiti diri dan peranan Hang Tuah sebagai Laksmana Melaka. Jadi cikgu akan bahagikan kepada beberapa bahagian tajuk ini supaya video ini tidak terlampau panjang dan juga kita dapat melihat topik itu secara lebih mendalam supaya kamu lebih faham. Okey, kita lihat muka surat 156. Riwayat hidup Hang Tuah. Okey, Hang Tuah merupakan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dia adalah tokoh yang terbilang semua orang kenal, dan kebijaksanaan Hang Tuah menyebabkan Sultan melantiknya menjadi Laksmana Melaka. Kita lihat satu persatu. Lihat yang pertama. Gambar yang pertama. Hang Tuah berasal dari kampung Sungai Duyung. Hang Tuah ini dia lahir kira-kira tahun 1444. Bapanya bernama Hang Mahmud dan ibunya bernama Dang Merduwati. Bapanya juga pernah menjadi hulu balang masa zaman mudanya di istana. Handal juga bapaknya tu. Itu sebab mengalir darah ke anak Hang Tuah. Ibunya adalah keturunan Dayang di istana. Pernah berkhidmat dengan
istana juga. Tak lari daripada kehidupan istana. Dua-dua tu mak bapak dia. Okey, lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni, beliau mempunyai 4 orang sahabat. Kawan yang karib daripada kecil sama-sama, iaitu pertama Hang Jebat, yang kedua Hang Kasturi, yang ketiga Hang Leki, dan yang keempat Hang Lekiu. Dia ada semuanya hang-hang ni. Dia ada 4 sahabat karib dia. Empat orang sahabat karib ni, mereka ni menuntut ilmu, berguru dengan satu orang pendekar, nama dia Adiputra. Pendekar tu namanya Adiputra. Di mana mereka berguru ni, guru silat. Silat di mana? Di Gunung Ledang. Tempat tu nama Gunung Ledang. Kat atas Gunung Ledang tu ada satu orang pendekar, dia berguru kat situ, namanya Adiputra. Adiputra tu pula ada anak perempuan, namanya Melo. Nanti ada kita akan ke situ dia punya kisah dia. Boleh pula ada orang hidup kat atas Gunung Ledang tu ya. Memang betul-betul survival betul. Pendekar katakan. Okey. Yang ketiga kita tengok. Ini sahabat ni tahulah yang ketiga. Hang Tuah merupakan seorang yang berani. Dan beliau juga pernah menyelamatkan bendahara daripada dalam peristiwa amuk. Dalam peristiwa amuk. Ni ada apa ni? Peristiwa amuk. Okey, yang ini saksikan video yang cikgu sediakan. Saksikan macam mana amuk tu berlaku. Kita tengok video ni. Harap diampun Datuk, ada orang mengamuk di tengah pasar. Takkan orang mengamuk berani menyerang kita. Jangan lekas, nanti terlambat sampai ke balai. Aku bendahara Tun Perak. Heran aku melihat kegagahanmu. Dan aku tak sangka di dalam kampungku ini rupanya ada pendekar-pendekar muda. Siapa nama kamu? Dan anak siapakah kamu? Harap diampun, Datuk. Kami berlima ini telah mengaku bersaudara. Yang ini Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, Hang Lekiu. Hamba adalah Hang Tuah, anak daripada Hang Mahmud dan Dang Merduati. Kamu kelima ini sungguh patut dipuji dan diberi penghormatan.
karena sangat pandai bermain senjata dan telah menyelamatkan aku pula. Kalau begitu, malam ini aku harap kamu dan bapak-bapak kamu datang ke rumahku ya. Bendahara telah mencadangkan Hang Tuah dilantik sebagai Laksmana Melaka. 4 orang sahabatnya pula dilantik sebagai Hulu Balang Melaka. Ada jawatan kawan-kawan semua. Yang keempat, kita gambar yang keempat. Hang Tuah telah menjalankan tugas sebagai Laksmana dengan penuh dedikasi. Apa itu dedikasi? Dedikasi itu maksudnya dia buat satu-satu pekerjaan sepenuhnya. Sepenuh masa. Tak ada dia buat satu kerja lepas tu dia buat part time. Tak ada. Dia tak ada buat part time lain. Dia betul-betul berdedikasi sepenuhnya dengan tugas yang dia bagi. Menjaga keamanan dan keselamatan pelabuhan Melaka daripada ancaman lanun. Ini tugas dia. Pada waktu tu ada lanun juga. Nak kerja senang tak nak buat kerja, nak rampas satu orang je kan lanun ni kan. Tak ada kerja lain. Nak merompak aja kerjanya kan. Sebenarnya Hang Tuah ni masa kecil, masa dia kecil, masa dia belum lagi belajar berguru, dah berani dah. Dah berani. Pernah satu masa tu Hang Tuah dengan kawan-kawannya menghalau lanun. Kecil lagi tapi dah berani lah halau lanun. Okey, saksikan video ni. Lekas turun, lekas! Turun lekas, sembunyi! Ambil tempat masing-masing! Sembunyi lekas! Turun lagi lekas! Ambil tempat masing-masing! Lari, lekas, lari! Sembunyi lekas! Lompat itu, lekas! Sembunyi! Naik ke darat lagi, berpecah dan bercuri tau. Oi! 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 Hang Tuah memiliki keris, yang istimewa, keris ajaib, keris yang mempunyai power. Siapa yang memiliki atau memegang keris itu akan menjadi kebal. Kebal tu maknanya kalau kebal tu maksudnya kalau kena senjata, kena pisau ke apa, tak berdarah. Potong tangan tak berdarah, dia kebal, dia kuat. Nama dia Taming Sari. Keris tu namanya Taming Sari. Taming Sari ni nama orang. Dia adalah pahlawan Jawa. Dia datang ke Melaka. Di Melaka. Dia mencabar. Mencabar kalau ada pahlawan Melaka yang berani lawan dengan dia. Sebab dia pegang keris. Keris dia tu menyebabkan dia kebal. Ni. Okey, ini pun ada videonya. Kita tengok video. Hari ni kita tengok video je. Kita tengok video. Yang itu agaknya pahlawan Majapahit dah. Aku Taming Sari, pahlawan tanah Jawa. Mana dia pahlawan Melaka? Mari satu, mari dua, mari berapa saja ada. Ayo coba bermain senjata dengan aku. Akulah Hang Tuah Hulu Balang Raja Melaka.
Jikalau kau berani menjual, aku sedia membeli. Nampaknya keris Jaya itu macam keris hikmat ya. Boleh jadi juga. Aku sudah tidak bersenjata. Berikan kerisku itu. Nah, ambillah ini. Ingsun hadiahkan keris tameng sari yang bertuah ini buat kowe untuk menjaga anakku dan raja kowe juga. Terima ini. Hang Tuah berjaya merampas keris. Merampas keris berkenaan dan membunuh Taming Sari. Tadi nampak kan, dibunuh Taming Sari. Kemudian keris itu dianugerahkan oleh Raja Majapahit. Raja Majapahit, nama dia Suraprabawa. Raja Majapahit Suraprabawa kepada Hang Tuah. Pemilik keris ini akan turut menjadi kebal seperti pendekar Jawa Taming Sari yang dibunuh oleh Hang Tuah tu. Melalui kebijaksanaan dia. Silat-silat juga, lawan-lawan juga. Tapi akal mau pakai. Bukan membabi buta je lawan gitu. Nak kena bijak sekali. Okey, itu yang keempat. Yang kelima. Lihat gambar yang kelima. Ada kisah dia dengan Maharaja Cina. Hang Tuah telah berjaya melihat wajah Maharaja Cina yang tidak boleh ditatap oleh sesiapa pun semasa mengetuai rombongan menghantar utusan Melaka ke negara China. Orang-orang Cina di negara China pada waktu itu, dia ada banyak adat dan juga undang-undang. Antara yang menjadi larangan kepada mereka ialah tidak dibenarkan sesiapa pun memandang wajah Maharaja Cina. Jika sesiapa yang melihat wajah Maharaja Cina, maka orang itu akan dipancung, dibunuh. Punyalah larangan memandang wajah Maharaja Cina. Setiba Hang Tuah dan rombongan sampai ke negara Cina, menteri-menteri dan ulu balang semuanya sujud dalam barisan. Tunduklah, bukan sujud, tunduk dalam barisan. Tidak berani mendongak ke atas. Maksudnya ialah sujud lah, dia punya pembesar lah, menteri-menteri kat China tu sujud besar. Dalam barisan kanan kiri tu kan. Kemudian Hang Tuah dengan bijaksana dia cari helah macam mana dia nak tengok. Maharaja Cina tu dekat atas pentas tu. Macam mana dia nak tengok. Hang Tuah pun cakap dengan pihak sana. Masa tu nak bagi makan kan. Dia kata, patik ni cuma makan sayur saja. Patik ni cuma makan sayur saja. Nama sayur tu sayur kangkung katanya. Tapi tak boleh dipotong. Makan sayur kangkung. Kangkung tu tak boleh dipotong. Jadi pihak istana pun menyediakan makanan. Semuanya bagi makan sayur kangkung. Kangkung saja. Tak dipotong. Mungkin direbus lah kan. Kemudian Hang Tuah dia mendongakkan kepalanya sambil makan sayur kangkung sedikit demi sedikit. Dalam pada itu dia dapat melihat wajah Maharaja Cina. Bijak tak Hang Tuah ni? Penuh dengan teknik, taktik, dan penuh dengan idea, kreativiti dia. Macam mana dia nak tengok Maharaja Cina. Okey, itu cerita yang kelima. Yang keenam, Hang Tuah menggunakan kebijaksanaan memujuk Tun Teja untuk berkahwin
dengan Sultan Melaka. Hang Tuah berjaya membawa Tun Teja ke Melaka. Tun Teja tu nama penuh dia ialah Tun Teja Ratna Benggala. Dia itu adalah anak perempuan tunggal kepada Bendahara Seri Amar Diraja dari negeri Pahang. Tun Teja dikatakan terlalu cantik, menawan. Sehingga menjadi sebutan orang-orang yang berdagang ke Pahang. Mereka datang Pahang, mereka menyebut kecantikan anak bendahara ni. Tetapi Tun Teja ni telah bertunang dengan Sultan Pahang. Kecantikan Tun Teja ni didengari oleh Sultan Melaka pada waktu itu ialah Sultan Mahmud Shah. Dengar dia, yang kebetulan Sultan Mahmud Shah pula baru sahaja kematian isterinya yang bernama Tun Kecil, nama isteri dia. Jadi Sultan merintahkan Hang Tuah untuk memujuk atau mengambil Tun Teja dari Pahang ke Melaka, dan Hang Tuah telah berjaya memainkan peranannya dengan cara yang bijaksana. Itu. Okey. Yang ketujuh, Hang Tuah difitnah. Difitnah. Hang Tuah telah difitnah dan dijatuhi hukuman bunuh oleh Sultan Melaka. Bendahara bertindak menyelamatkan Hang Tuah dengan menyembunyikannya. Fitnah apa? Fitnahnya Hang Tuah dikatakan telah berlaku curang. Buat benda tak elok dengan dayang istana. Dayang istana yang dimaksudkan ialah Melu. Melu siapa? Melu ni ialah wanita daripada Gunung Ledang. Masa Hang Tuah belajar ilmu persilatan dekat sana, dia kenal dengan Melu. Melu turun daripada Gunung Ledang untuk berjemput dengan Hang Tuah di istana. Masa tu Hang Tuah tak ada. Jadi situasi ini digunakan oleh pegawai yang bernama Patih Kerma Wijaya. Pegawai itu menggunakan dengan pegawai istana lain yang jealous lah dengan Hang Tuah ni, dengan cemburu dengan Tuah. Jadi itu difitnah buat curang dengan dayang istana, dan Melu tu telah dilantik sebagai dayang istana. Jadi dayang istana tak boleh diganggu dah oleh orang lain. Okey. Jadi itulah Sultan pun menghukum bunuh Hang Tuah, tapi telah diselamatkan oleh bendahara. Okey, ke-8. Hang Jebat dengar kawan dia dengar je, dia pun mengamuk. Dia mengamuk dan dia mahu menuntut bela atas kematian sahabatnya Hang Tuah. Ke-9. Sultan menyedari dan menyesali kesilapannya. Bila dah huru-hara tak ada siapa yang dapat lawan Hang Jebat. Kenapa? Sebab Hang Jebat dah pegang keris yang ada power tu. Siapa yang ada keris tu dia kebal. Tak ada siapa yang boleh lawan dengan Hang Jebat. Jadi huru-hara semua. Istana pun ditawan dia. Begitu Hang Jebat ni. Jadi menyesal gitu. Pembunuhannya hanya Hang Tuah saja yang boleh bunuh Hang Jebat ni. Menyesal. Dalam menyesal tu bendahara pun pelan-pelan bagi tahu pada Sultan. Dia kata sebenarnya Hang Tuah masih hidup. Gembiralah dia. Panggilkan Hang Tuah. Dia beritahu Hang Tuah, tolonglah kembalikanlah semula keamanan negeri Melaka ini seperti biasa. Jadi Hang Tuah ialah seorang pegawai yang taat, kepada kepada majikannya, kepada ketua, dan dia pun ikutlah, dia pun pergi. Yang ke-10 yang ke-10 Hang Tuah berjaya menumpaskan Hang Jebat. Okey, kita saksikan video perlawanan ni, video pendek perlawanan Hang Jebat ni. Saksikan.
Selepas peristiwa itu, Hang Tuah dilantik semula sebagai Laksmana Melaka dan sumbangan beliau telah membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebelum kita melihat tugasan, kita lihat dahulu aktiviti ini, nak tengok kamu ni faham ke tak faham. Kita aktiviti ni. Okey, cuba tengok. Isi jawapan tempat kosong. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Nombor 1. Hang Tuah merupakan seorang pembesar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan Melaka. Dengan Melaka, Kesultanan Melayu Melaka dengan Melaka. Apa ni? Ini salah ejaan ni, salah tulis. Hang Tuah merupakan seorang pembesar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan jawatannya sebagai apa? Jawatan Hang Tuah yang diberi, yang tinggi sebagai Laksamana. Ini jawatan dia. Pegawai tertinggi yang menjaga hal ehwal laut. Menteri Laut. Menteri Laut. Yang kedua, Hang Tuah lahir di kampung apa? Kira-kira pada tahun 1444. Di kampung apa nama dia? Kampung Sungai Duyung. Sungai Duyung. Ingat ikan duyung, ikan duyung. Ikan yang badannya manusia, dia punya kaki itu ada ada ekor. Tapi itu cuma itu cerita dongeng, tapi nak faham Sungai Duyung. Yang ketiga, bapa Hang Tuah bernama apa bapa Hang Tuah? Bernama pisah. Hang Mahmud. Ibunya pula bernama Dang Medowangi. Hang Tuah mempunyai berapa? 4. Hang Tuah dan sahabatnya menuntut ilmu persilatan di mana? Siapa tahu? Cepat jawab. Okey. Betul, Gunung Ledang. Gunung Ledang. Hang Tuah dan sahabatnya berjaya menyelamatkan bendahara daripada seorang lelaki yang sedang mengamuk. Okey, bendahara kagum dengan ketangkasan. Kita alihkan ni kecil sikit. Dengan ketangkasan mereka lalu melantik mereka untuk bertugas sebagai, sebelum jadi Laksamana, mereka cuma dilantik sebagai Hulu Palang. Hang Tuah telah membunuh seorang pahlawan dari Jawa. Mana kita kecil sikit. Boleh nak ni. Yang dikenali sebagai apa? Yang nama keris tadi. Taming Sari. Ini ialah nama pahlawan Jawa dan nama tu kekal pada keris. Jadi keris apa? Keris Taming Sari. Keris Taming Sari punya nama keris Taming Sari. Yang itu adalah perkataan-perkataan yang kamu yang kamu kena ingat lah. Okey, seterusnya tugasan. Tugasan untuk minggu ini, lengkapkan maklumat berkaitan dengan Hang Tuah. Yang ini ada dah. Kamu salin sajalah. Ini bersenang aja kan. Jelaskan sumbangan Hang Tuah terhadap Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah pernah menyelamatkan bendahara dalam apa? Ni pun kamu boleh, tadi dah ada lah tadi tu. Dah terangkan dalam apa? Dalam peristiwa ... mengetuai rombongan menghantar utusan Melaka ke negara mana yang dipanggil Kangkung. Ketiga, menjaga keamanan dan keselamatan apa daripada ancaman lanun. Apa dia? Keselamatan negeri apa? 4.
berjaya memujuk Tun Teja untuk berkahwin dengan siapa? Dengan siapa? Dan membawanya pulang ke Melaka. Kelima, berjaya menumpaskan yang mengamuk kerana mahu menuntut bela atas kematian Hang Tuah. Berjaya menumpaskan apa tu sahabatnya. Siapa nama sahabat tu? Kawan dia siapa? Jadi begitulah pengorbanan yang telah dilakukan oleh Hang Tuah, dan itulah kehidupan manusia penuh dengan keadaan-keadaan yang kadang-kadang tidak memihak kepada kita, yang kadang-kadang membuat kita sabar, dan menuntut kita supaya lebih banyak bersabar dan juga bertenang, itulah. Jadi sejarah ini memberi kita pengajaran dalam kehidupan kita yang akan datang. Baiklah murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga selesai. Siapa yang masih lagi belum subscribe channel Cikgu Talha, bolehlah berbuat demikian agar kamu tidak ketinggalan dengan video cikgu yang akan datang. Baik, sekian. Assalamualaikum. Bye.